Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. So pada pagi ini kita akan sambung kepada bab yang ke-9 iaitu cuaca angkasa lepas. So apabila kita cakap tentang cuaca angkasa lepas ni, kita dah belajar sedikit mengenai angkasa lepas pada tingkatan 1 dan tingkatan 2. So hari ini kita akan belajar dengan lebih lanjut sedikit tentang cuaca angkasa lepas. So apabila kita bercakap tentang cuaca angkasa lepas, so hari ini fokusnya adalah kepada 9.1 iaitu aktiviti matahari yang memberi kesan kepada manusia. So untuk kita kenal lebih terperinci tentang aktiviti matahari yang mana memberi kesan kepada bumi. So kita tengok kepada struktur matahari terlebih dahulu. So matahari ini adalah bintang yang paling dekat dengan bumi dan dia adalah bintang yang membentuk sistem kita iaitu sistem suria. Dan dia merupakan sebuah bola gas panas yang cerah dan berapi. Apabila kita cakap tentang matahari ini adalah sumber tenaga utama kepada hidupan di permukaan bumi. Disebabkan dalam sistem suria ni, bumi adalah satu-satunya planet yang mempunyai hidupan. So, ada beberapa lapisan yang perlu kita tahu tentang matahari ni, iaitu lapisan-lapisan utama bermula daripada teras di bahagian yang paling dalam. Selepas itu kita ada zon perolakan, bahagian yang kedua, yang ketiga, dan zon radiasi, fotosfera, kromosfera dan juga korona. Okay. So kita ada zon yang ni teras, radiasi dan perolakan, dan bahagian luarnya adalah kita ada fotosfera, kromosfera dan juga korona. Okey, so kita tengok yang pertama dahulu iaitu teras. Teras ni adalah lapisan yang paling dalam dan dia suhunya adalah antara 15 juta darjah Celsius. Yang mana di sini adalah kawasan gabungan termonuklear. So semua tenaga haba dan tenaga cahaya matahari semua berpunca daripada gabungan nuklear. Nukleus hidrogen yang mana tekanan yang tinggi menyebabkan pembentukan gas helium di pusat matahari ini. Okay? So proses gabungan ini akan menghasilkan satu tenaga yang sangat kuat yang mana dia adalah sumber tenaga matahari. Okay, zon yang selepas teras, so kita ada zon radiasi. So zon radiasi ini adalah lapisan matahari di antara teras dengan zon perolakan. So tenaga yang dihasilkan daripada teras matahari, so tenaga yang dihasilkan daripada teras matahari, dia bergerak keluar melalui zon radiasi dalam bentuk radiasi elektromagnet ataupun dikenali sebagai foton. So zon radiasi ni biasanya saiz dia kira-kira 70% daripada jari matahari. Zon dia yang antara yang paling luas lah. Dan anggaran keluasannya adalah di antara 200,000 sehingga 515,000 kilometer di bawah permukaan matahari. Okey, seterusnya adalah zon yang ketiga iaitu zon perolakan, iaitu lapisan matahari di antara zon radiasi dengan fotosfera. Okay. So ini adalah zon yang terdiri daripada plasma, iaitu daripada keseluruhan mataharinya dia adalah plasma. Plasma ni adalah sejenis gas yang mana mengkonduksikan arus elektrik. So zon perolakan bermula dengan kedalaman 200,000 km sehingga ke fotosfera. Ini dia punya zon lah, zon yang perlu awak tahu. So seterusnya adalah bagaimana tenaga daripada teras matahari itu bergerak daripada zon radiasi, membentuk radiasi elektromagnet dan sampai kepada zon perolakan dan dia bergerak dalam bentuk pusaran.
Yang ni kita panggil plasma ke zon perolakan akan berolak. Berolak tu maksudnya dia akan naik, berpusing, dia akan patah balik macam perolakan haba dalam air yang mendidih. Okay? Air yang mendidih, so haba yang panas tu berada di bawah, so dia akan naik ke atas dan dia akan turun balik membentuk satu putaran. Itu yang dipanggil perolakan. Okey, yang seterusnya adalah lapisan fotosfera. So lapisan fotosfera ni adalah lapisan permukaan matahari yang boleh dilihat dengan bantuan teleskop khas. Bukan teleskop yang kita tengok bintang, tetapi ini adalah teleskop yang mana kita tak boleh tengok direct kepada matahari. So kita perlukan bantuan teleskop. So suhu di fotosfera ni di antara 6,000 darjah Celsius dan mempunyai ketebalan sehingga 300 km. So cahaya matahari yang dapat dilihat dari bumi berpunca daripada fotosfera. Dan fotosfera ni dia mengalami pergolakan yang disebabkan oleh letupan yang berlaku di permukaan matahari. Okay, lapisan yang keluar lagi selepas fotosfera adalah lapisan dipanggil kromosfera. Kromosfera ni adalah lapisan yang berkepanasan 4,400 sehingga 25,000 darjah Celsius dengan ketebalan 2,000 km. Okay. Dan kromosfera dilihat sebagai lingkaran merah. Kalau kita tengok pada waktu gerhana matahari, so lingkaran merah ni adalah zon kromosfera. Dan warna merah yang dihasilkan adalah gas hidrogen pada suhu yang tinggi. Okey, dan lapisan yang paling luar sekali dipanggil korona. Dan dia akan memanjang sehingga berjuta-juta kilometer ke angkasa lepas dan bersuhu kira-kira 1 juta darjah Celsius. Okey, dan membentuk lingkaran putih kebiru-biruan apabila gerhana matahari. Okey. So itu adalah ini adalah ringkasan kepada zon-zon ataupun lapisan yang ada pada matahari. Okay. Iaitu 3 zon, iaitu teras, radiasi dan perolakan. Dan lapisan adalah fotosfera, kromosfera dan juga korona.